Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pagi ini kita akan mulakan kuliah kita berkenaan dengan reciprocating pump. So, semalam kita telah lihat beberapa introduction ataupun apa keterangan berkenaan dengan reciprocating pump. Awak pun dah boleh imagine advantage dan juga disadvantage centrifugal pump dan juga reciprocating pump. Dan hari ini kita akan fokus kepada piston pump sebenarnya. Okay kan, piston pump di dalam grup reciprocating pump kerana awak pun boleh imagine dan sebentar lagi juga kita akan tengok bagaimana piston pump berfungsi. Cara pergerakan dia adalah dalam reciprocating motion. Okay, jadi first sebelum kita membuat sebarang pengiraan yang lebih dalam, so kita akan lihat beberapa basic equation yang perlu kita ketahui. So, pumps can be broadly classified into positive displacement pump and rotodynamic pump. So, reciprocating pump is a positive displacement pump which fluid is drawn or forced into a finite space and is then sealed it by mechanical means. So, maksudnya lagi sekali saya ingatkan reciprocating pump adalah positive displacement. Kenapa dikatakan positive displacement? Kerana konsep ia mengangkut air ialah dengan cara memindahkan berdasarkan isi padu. The fluid is then forced out to flow and the cycle is repeated. Reciprocating pump can be single acting or double acting. Semalam kita pun dah terangkan berkenaan dengan single acting dan double acting. Kemudian diberi contoh, among the positive displacement pump, there are pumps in which there is a rotary action instead of reciprocating action such as gear pumps, lobe pumps and vane pumps. So walaupun piston pump ni adalah berkenaan dengan reciprocating action, tetapi ada juga positive displacement pump yang menggunakan idea rotation. So ini adalah skematik asas berkenaan dengan piston pump yang kita akan pelajari. So selalunya saya harap awak dapat melukis single acting reciprocating pump basic diagram seperti ini. So yang paling utama awak kena melukis ataupun awak kena tahu bahawa untuk menjalankan piston pump kita mestilah ada kebok dan juga piston. Kemudian piston ini akan digerakkan ke kiri dan ke kanan setelah ia disambung dengan satu crank device seperti ini. So maknanya awak pun boleh imagine sekiranya disc ini berpusing dengan certain speed. So pergerakan arm di sini, kedudukan arm di sini kita kata akan menyebabkan piston ni akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Okay. Oleh itu kita kena faham bahawa had laju piston di sini sebenarnya akan ditunjukkan dalam bentuk RPM kerana RPM ini adalah mewakili crankshaft ataupun sistem rotation device ini berpusing dengan certain RPM. Okay, walaupun mungkin awak kata ia akan bergerak secara linear kiri dan kanan sahaja, okay, tetapi kita akan beri had lajunya di dalam bentuk RPM kerana ia bersangkut dengan piston seperti ini. So kemudian daripada diagram ini, saya rasa awak pun boleh dapat imagine. So sekiranya shaft ini berada di kedudukan paling kanan, ia akan menyebabkan piston akan berada pada kedudukan paling kanan juga. Dan sekiranya ia berputar dan kedudukan angsel tersebut, hinge tersebut berada pada kedudukan paling kiri di sini, ia menyebabkan piston berada di hadapan. So, oleh itu kita boleh mengatakan bahawa pergerakan piston daripada kiri ke kanan adalah sama besar dengan diameter device ini, rotating device ini. So yang itu saya harap dapat imagine. Kerana panjang ini kita perlu tahu untuk mengetahui isi padu air yang disedut masuk. So macam mana kita nak mengira isi padu? Selalunya piston adalah bulat, so jadi kita kiralah A di sini. Dan panjang ini kita perlu darabkan dengan A untuk kita mendapatkan nilai isi padu. Okay. So kemudian satu perkara lain yang awak kena tahu ialah pump
terkenal dengan manometric head. Kita telah belajar dalam centrifugal pump, kita ada manometric head, sama juga piston pump juga ada manometric head. So manometric head ini membawa maksud apa? Ia bermaksud setinggi manakah air perlu dibawa oleh pump. Okay, walaupun kita pernah melihat gambar rajah bahawa piston pump boleh angkat air setinggi 100,000 head plus, tetapi di dalam application sekurang-kurangnya kita kena tahu setinggi manakah pump perlu mengangkat air. So, ketinggian air yang perlu diangkat oleh pump, dikenali sebagai manometric head dan ditandakan sebagai HM. Yang ini saya rasa common awak tahu. Dan di dalam piston pump, kita ada dua manometric head utama yang sekurang-kurangnya awak kena faham, iaitu kita kata suction head dan juga delivery head. So suction head ialah jarak daripada permukaan tangki input sehinggalah ke centerline piston. So ini adalah suction head. So di dalam gambar rajah ini ditunjuk sebagai HMS, maksudnya manometric head for suction. Tetapi di dalam nota saya yang seterusnya, saya hanya menulis HS sahaja, maknanya suction head sahaja. Dan ketinggian daripada centerline ini ke permukaan atas tangki yang ingin dihantar, kita kenali sebagai delivery head. Ataupun di dalam gambar rajah ini kita tulis HMD, maksudnya manometric head untuk delivery. Kemudian kita jangan lupa juga apabila air melalui pipe, kita akan perlu untuk menolak ataupun untuk mengambil kira friction yang berlaku. So friction yang berlaku pada suction dikenali sebagai friction at suction, ditunjukkan dalam gambar rajah ini di sini. Dan di sini adalah friction head untuk delivery. Kita akan belajar rumus berkenaan dengan friction dan sebagainya selepas ini. So kenapa jarak ini perlu kita ketahui? Kerana inilah jarak yang perlu di overcome ataupun yang perlu dilawan, yang perlu disediakan oleh pump untuk mengangkat air sehingga ke destinasi yang ditentukan. Ini kerana kalau pump kita tidak mampu untuk menyedot air setinggi suction head, so membawa maksud pump itu tidak boleh diguna. Dan pump itu juga perlu untuk overcome, untuk mempunyai power, mempunyai kuasa yang lebih untuk melawan ketinggian delivery head. Kalau tak, air tidak boleh sampai. Dalam masa yang sama, pump juga kena prepare extra energy. Kerana apa? Kerana ada energi yang akan hilang pada losses pada suction dan losses pada delivery. So, oleh itu, nilai-nilai ini perlu diketahui untuk memastikan piston pump boleh menghantar air ke destinasi yang kita tentukan. Okay, so ini adalah antara contoh double acting reciprocating pump. Saya rasa awak pun dah boleh imagine apabila pump piston ditarik ke atas, kita kata ada bahagian air yang masuk dan ada bahagian air yang dikeluarkan. Begitu juga sekiranya pump ditolak ke bawah, so kita dapati bahawa ada bahagian air yang akan masuk, mungkin dia akan masuk di sini, dan ada bahagian air yang akan ditolak keluar. So di sini saya nak terangkan berkenaan dengan air vessel, kerana kita juga akan mempelajari keadaan di mana air vessel wujud di dalam sistem kita. Air vessel memanglah dia tulis kat sini air, refer kepada udara, tetapi sebenarnya ia adalah satu tangki untuk menjadi tangki penampan terhadap air yang bergerak. So maknanya apabila air masuk, so kita kata kemungkinan air yang ditolak daripada kebuk ini terlalu besar, terlalu banyak, menyebabkan pipe di sini tak boleh menampung dengan had laju tersebut, dan ada kemungkinan air akan masuk ke dalam air vessel. Kemudian tujuan air vessel ini ialah apabila piston bergerak ke bawah untuk membuat sedotan, kita dapati akan berlaku sedikit pengurangan kadar alir. Oleh itu, air yang di dalam air vessel akan dimasukkan semula ke dalam pipe, pada delivery pipe, supaya memastikan had laju
had laju menjadi stabil. Oleh itu salah satu kegunaan air vessel adalah untuk menstabilkan ataupun untuk memastikan kadar air sentiasa dalam keadaan malar ataupun konstan. Okay, so kemudian yang ini dalam gambar rajah ini yang saya ingin tunjukkan ialah kita faham kalau katakan single acting, ni single acting. Okay. Kalau single acting maksudnya awak pun boleh imagine apabila piston bergerak ke kanan, air akan disedut masuk dan air hanya akan ditolak keluar apabila piston ditolak ke kiri. Barulah air akan dialirkan keluar. Oleh itu kadar alir. So kalau awak tengok di sini, ini adalah Q kadar alir, ini adalah delivery stroke. Jadi kita kata kadar alir di dalam silinder piston pump single acting adalah sekejap ada, sekejap tak ada. So maknanya waktu suction di sini kadar alir tiada dan pada waktu delivery di sini barulah kadar alir akan bergerak. Dan kadar alir di sini kalau awak tengok graf yang ada, dia adalah berbentuk sinusoidal. Maknanya mula dia kosong, dia mungkin tak ada suction, kemudian barulah dia bergerak naik atas dan then barulah dia mengalir. So di dalam graf kadar alir ini kalau awak tengok, so awak akan dapati bahawa nilai kadar alir adalah tidak sekata. So maknanya mungkin ada sikit baru dia tolak banyak, kemudian tinggal sikit lagi mengalir dan akhirnya seketika tidak mengalir kerana dia ada lagi suction. Okay. So di dalam double acting, ini graf double acting. So di dalam graf double acting kita dapati bahawa setiap masa pengaliran air berlaku tetapi masih juga ada lagi curve seperti ini. Maksudnya dia bukanlah satu straight line. So dia adalah maknanya satu nilai yang hampir kosong, ada nilai maksimum kadar air dan dia semakin rendah dan akhirnya ada lagi nilai dan semakin rendah dan seterusnya. Okay. Okay. So yang ini walau bagaimanapun sekiranya kita plotkan graf itu secara terus menerus, okay, kita dapati bahawa sebenarnya ia adalah bentuk macam gini. Okay, so maknanya dia hampir kepada satu garis lurus. Kerana apa? Awak kena faham piston pump bergerak dengan certain RPM. Oleh itu air akan ditolak sepanjang masa, cuma ada fluctuation value di dalam kadar air. Dia tidak steady seperti aliran air dalam pipe yang dijalankan oleh centrifugal pump. Kerana apa? Kita dah terangkan sebelum ini, kita kata centrifugal pump adalah continuously energy added di dalam air. Tetapi piston pump, reciprocating pump, dia adalah periodically added energy device. Okay, yang ini saya harap awak dapat faham. So, awak tengok nota ini, awak dapat imagine apa yang berlaku. Okay, kita pergi kepada beberapa rumus utama. Okay, pertama, kita ingin mengira kadar alir. So, kadar alir masih lagi menggunakan rumus yang sama, iaitu A didarabkan dengan V. Okay, jadi untuk mencari kadar alir untuk single acting, okay, saya dah cakapkan tadi idea dia, kita kena mengira oleh kerana rumus kadar alir adalah meter padu per second, oleh itu kita kena mengira isi padu. So, jadi macam mana nak mengira isi padu? Kita dapati bahawa kebuk pump adalah mempunyai certain diameter. Okay, oleh itu kita boleh mengira cross-sectional area. So ini dikenali sebagai A. Dan cross-sectional area ini kita kena darabkan dengan panjang kebuk ni, okay, kita tandakan sebagai L. Oleh itu A didarab L akan menghasilkan isi padu. So yang ini kita ada AL di sini. Tetapi isi padu ini mungkin dihantar banyak kali dalam masa satu saat. Oleh itu kita kena darabkan dengan N over 60. Di mana N over 60 ialah rotation per minute. Okay. Jadi untuk mengira kadar alir per second, maknanya meter padu per second, rumus yang awak kena ingat ialah ALN over 60.
Okay. Cuma yang awak kena faham, N di sini adalah di dalam unit RPM, oleh itu kita kena bahagikan 60 untuk menjadikan total unit dia adalah meter padu per second. Okay, sekiranya di dalam soalan diberi dalam bentuk rotation per second, so maksudnya dia dah beri awak memang pergerakan piston pump tu adalah untuk di dalam unit saat, tidak perlu untuk awak bahagikan dengan 60. So ini maksudnya rumus awak akan kekal menjadi A darab L dan didarabkan dengan N untuk unit rotation per second. Okay, yang itu saya harap awak dapat faham. Dan untuk double acting, okay, awak pun faham dia akan bergerak serentak. Jadi nilai isi padu yang dialirkan keluar akan menjadi 2 kali ganda, memadai untuk kita menulis ALN over 60 didarabkan dengan 2. Okay, so kemudian kita akan mengira slip of pump. Okay, slip of pump ni apa? So awak pun boleh imagine kita ada kebuk, okay, and then kita ada piston di sini. So apabila piston itu bergerak, kita kata ada kemungkinan untuk kebocoran ataupun seal yang kurang elok pada permukaan piston dan juga dinding kebuk. So jadi di sini akan menyebabkan sama ada air boleh mengalir keluar atau kita kata sewaktu sedut udara akan masuk ke dalam. So jadi ini akan menyebabkan kuantiti isi padu yang disedut akan menjadi lebih kecil. Jadi untuk kita mengira slip of the pump, maksudnya kita kata keberkesanan pump tersebut untuk menjedut air dan sebagainya. So bolehlah kita kira sebagai QT ataupun kadar alih untuk theoretical ditolakkan dengan kadar alih untuk actual dibahagikan dengan kadar alih untuk theoretical didarabkan dengan 100%. So jadi ini akan memberi nilai slip. So jadi saya harap awak dapat imagine apa yang dimaksudkan dengan slip dan pengiraan untuk slip tersebut. Okay, nanti di dalam contoh soalan dia ada juga satu lagi term iaitu volumetric efficiency. So maknanya volumetric efficiency ialah revision kepada reverse calculation kepada slip of pump. So maknanya kalau slip of pump awak 5%, so maksudnya kemungkinan kebarangkalian untuk air terlepas keluar ataupun udara masuk daripada rongga di antara piston dan juga kebuk ialah 5%. Oleh itu volumetric efficiency akan menjadi 95%. Itu sahaja sebenarnya physical meaning berkenaan dengan volumetric efficiency dan juga slip of pump. Okay, so kemudian kita nak pergi kepada displacement of piston. Okay, displacement of piston ni penting kerana apa? Kerana kita perlu dapat mengetahui sepanjang mana piston pump bergerak supaya kita boleh buat equation menjadi velocity dan sebagainya. So jadi kita lihat dulu cara pump bergerak. Kita dapati bahawa jarak piston X di sini adalah sama dengan jarak X pada crank device kat sini. Okay. So jadi kita kata kita boleh dapatkan nilai X di sini dengan menggunakan rumus trigonometri iaitu X sama juga dengan R cos theta. Dengan beranggapan di sini adalah theta dan jarak jari di sini kita boleh cari. Maknanya kita telah ketahui. So jadi maknanya kita boleh dapat nilai X sama dengan R cos theta. Oleh itu nilai X inilah yang kita akan gunakan untuk mengira had laju. Okay. So kemudian kita kata rotational device di sini, okay, akan berpusing dengan certain speed. So dia akan menggunakan ideal rotational speed. Okay. Dengan menggunakan rotational speed, oleh itu hubungan di antara rotational speed dan juga RPM boleh ditulis dengan rumus ini. So kita ada omega sama dengan
2 pi n over 60. So kemudian awak kena faham hubungan yang lebih besar ialah U sama juga dengan R omega sama juga dengan pi dn over 60. Ini rumus ini adalah rumus yang paling glamour yang perlu awak tahu untuk awak menyelesaikan hubungan di antara linear velocity dan juga rotational speed. Selalunya dalam fluid 1 dan fluid 2 kita dah beri rumus ini, saya harap awak dapat ingat kembali. So U di sini di dalam meter per second, R adalah jejari meter, omega adalah di dalam radian per second. So kat sini diameter awak tahu, N di sini di dalam RPM per minit, itu sebab kita bahagikan dengan 60. Okay, so saya harap faham. So maknanya kalau awak nak cari omega, awak gunakan R omega pi dn over 60, so awak boleh tukar dia menjadi 2 pi n over 60. Dan kemudian yang ini pun saya rasa awak tahu, theta kita boleh equalkan menjadi omega dan T. Okay, itu maknanya first awak dah faham berkenaan dengan bagaimana takrifan jarak pergerakan piston dikeluarkan daripada gambar rajah di atas. Kemudian kita perlu untuk mengira had laju. Okay, kerana had laju ini penting di dalam pengiraan yang seterusnya. So had laju untuk piston kita boleh anggap sebagai, kita anggaplah UP, maknanya velocity untuk piston adalah dx dt. So maksudnya jarak x di sini kita bahagikan dengan masa yang digunakan untuk dia travel daripada jarak sini ke sini. Okay, memadai untuk kita mengeluarkan nilai x yang dibahagikan masa ia travel sebagai had laju. Cuma di dalam mathematics, okay, kita boleh tulis persamaan untuk had laju ialah dx dt. Yang ini saya rasa awak pun boleh imagine di dalam fluid 1, fluid 2 kita dah belajar ada differential form. Okay, so kita menggunakan idea tersebut kerana apa? Kita menyelesaikan masalah ini dari sudut matematik. Okay, kalau katakan secara eksperimental awak ukur berapa panjang x ni, so awak rakam, awak rekod berapa masa yang dia gunakan travel untuk bergerak daripada poin kanan ke poin kiri, memadai untuk awak mengatakan itu adalah had laju piston bergerak. Okay. Lagi satu perkara kenapa kita perlu menggunakan dx dt kerana sebenarnya had laju yang bergerak bukanlah sekata, tidak steady. Oleh itu maknanya pengukuran jarak dan masa masih lagi ada kekurangan. Kerana apa, awak pun boleh faham, piston di sini akan terberhenti seketika. Okay, so baru dia akan bergerak laju dan di sini pun dia akan slow juga sikit dan dia akan terberhenti seketika kerana dia nak mengubah haluan. So daripada sini pun baru dia bergerak ke belakang, laju sikit dan seterusnya. Okay, dia akan jadi cycle seperti itu. Okay, so jadi untuk had laju UP sama dengan dx dt. Oleh itu apa yang kita buat, kita ada d dt dan kita masukkan nilai x iaitu r cos theta dan kita boleh mendapat r omega sin theta jika kita buat d dt untuk r cos theta. Kerana kita ketahui theta adalah sama dengan omega t. So di sini sebenarnya kalau awak bezakan cos, mungkin awak akan dapat negative sign. So kita akan abaikan nilai negatif kerana kita ketahui bahawa negatif sebenarnya adalah velocity adalah vektor, oleh itu negatif amat penting. So jadi dia akan arah sini mungkin negatif, arah sana mungkin positif. Tetapi di dalam penentuan kadar alir dan juga di dalam penentuan piston pump ini, kita dapati bahawa arah negatif positif tidak begitu kritikal, tidak begitu kita perlukan kerana kita ke arah mengira kadar alir dan juga ke arah mengira pump head. So jarang pump head, kita kata pump head ni dia tak ada negatif walaupun jadi maknanya kita sesuaikan tujuan utama kita dengan pengiraan matematik yang kita ada. Kerana negatif tu hanyalah sekadar menunjukkan arah pada paksi negatif. So maknanya kalau ia bergerak ke sana, ia akan bergerak dengan had laju yang sama juga kerana crankshaft yang ada di sini kita kata masih lagi alat yang sama. Oleh itu dia akan menghasilkan had laju yang sama cuma arah yang berbeza. So jadi di sini selalunya orang akan hilangkan nilai negatif. Okay, so kemudian kita akan
di sini saya harap awak dapat faham bagaimana bagaimana piston shaft disambungkan dengan crank. So maknanya kalau dalam keadaan ini mungkin piston shaft berada di sini, dan kalau ia berpusing ke hadapan dan akhirnya berada di sini, ia akan berada dalam keadaan maksimum di sini. Dan gambar rajah ni saya tak lukis habis. Sebenarnya kita kena lihat sekiranya ia berpusing lagi dan berada di sini. So ia akan menyebabkan kedudukan piston shaft berada di sini. So ini adalah jarak yang dilalui oleh piston pump. Dan apa yang perlu kita faham ialah jarak ini, saya dah nyatakan dekat atas, kita tandakan sebagai L kerana kita akan gunakan untuk mengira kadar alik. Nilai L di sini adalah sebenarnya sama dengan jarak jejari rotational device yang kita ada. So nanti dekat sini, mungkin awak akan perlu untuk mengambil kira apakah nilai jejari dan apakah nilai nilai jejari, dan maknanya awak boleh menggunakan nilai jejari sekiranya diberi untuk mendapatkan jarak yang dilalui oleh piston pump. So L ni ada dalam setengah soalan dikenali sebagai stroke. So maknanya kita boleh stroke length tu adalah sama dengan diameter. Kemudian kemudian kita perlu untuk mengira continuity equation. Yang ni common. So rumus masih lagi A didarabkan dengan B, dan kita ada 3 tempat utama yang boleh kita kira untuk continuity equation. Satu ialah di dalam piston itu sendiri, kedua di dalam suction pipe, dan ketiga di dalam delivery pipe. So yang ini saya rasa saya tidak perlu terangkan kerana awak telah faham tentang pengiraan continuity equation. So A di situ adalah cross sectional area. So untuk piston awak carilah cross sectional area piston. Begitu juga untuk suction pipe dan juga delivery pipe. Seterusnya kita perlu untuk mengira acceleration. Kenapa kita perlu untuk mengira acceleration? Seperti yang saya terangkan tadi, kita ada piston di sini. Piston yang akan bergerak, dan awak dapati bahawa dia mungkin slow, laju sikit dan akhirnya berhenti, kemudian laju lagi, akhirnya berhenti dan sebagainya. Oleh itu, kita anggap bahawa had laju adalah tidak sekata, kerana had laju ada yang tinggi dan ada yang rendah, kemudian dia akan berhenti sebelum ia bertukar arah. Oleh itu, apabila had laju tidak sama, membawa maksud bahawa ada perubahan had laju terhadap masa, membawa maksud acceleration ataupun pecutan telah berlaku. Kita dah belajar dulu di dalam fizik, kita kata V2 tolak V1 over T adalah sama acceleration. So maknanya ini adalah sama dengan dV dt. Jadi disebabkan ada perubahan had laju, maksudnya kita anggap ada pecutan berlaku, oleh itu kita kena mengira pecutan. Dan pecutan ini rumus dia adalah du dt. So U yang mana? Kita kata U yang berlaku ataupun had laju yang berlaku pada piston. Jadi kita tulis du dt sama juga dengan d dt untuk had laju. U ni kita telah kira sebelum ini, so kita ada R omega sin omega T, dan kalau kita bezakan terhadap T, kita boleh dapat R omega square cos omega T. So di sini sekali lagi sekiranya tanda minus keluar, so kita kata kita abaikan. So dalam keadaan ini sebenarnya dia keluar lah, sebab yang tadi yang awal tu ada negatif, cuma daripada awal tu saya dah abaikan negatif, so yang bawah ni pun kita abaikan negatif, maknanya negatif dah tak keluar. Jadi awak faham beza dalam pengiraan. Kita kata had laju di dalam piston pump adalah berbeza-beza, oleh itu kita akan keluarkan first kita keluarkan displacement, jarak yang dilalui oleh piston, kita keluarkan velocity, and then kita keluarkan acceleration. So acceleration ini berguna untuk apa? Kerana kita perlu untuk mengira, yang ini special untuk piston pump, kerana kita perlu untuk mengira acceleration head in suction dan juga in delivery
pipe. So rumus dia yang sebenarnya adalah seperti ini. Okay, so kita tak buat derivation, memadai untuk kita terus sahaja mengetahui acceleration head. Okay, awak kena head acceleration head, maknanya kita tulis HA for suction. So maknanya HAS, rumus dia adalah LS over G, AP over AS darabkan dengan R omega square cos omega T. Di mana LS adalah length of suction pipe dan LD adalah length of delivery pipe. So AP di sini maksudnya cross sectional area untuk piston dan AS di sini adalah cross sectional area untuk suction. Dan delivery kita akan gunakan length of delivery pipe dan juga cross sectional area for delivery pipe. Okay, jadi maknanya kita kenapa acceleration head ini kita perlu kira, kerana ia salah satu head ataupun salah satu parameter yang perlu di overcome, yang perlu dilawan oleh piston pump bagi membolehkan air sampai ke destinasi dia. Okay, sebelum ni dalam slide piston pump tu yang ada delivery head, suction head, so ada friction. Okay, salah satunya yang saya tak tunjuk di situ kerana dia tidak dapat digambarkan di dalam gambar rajah ialah acceleration head. So di dalam acceleration head pun kita kena tolak juga nanti supaya semua sekali resistance tersebut dapat dilawan oleh piston pump kita dan air pun boleh dipindahkan ke destinasi yang dikehendaki. So jadi maksudnya rumus, dua rumus ini saya harap awak dapat ingat. So seterusnya kita perlu juga mengira friction. Okay, ini yang saya dah tunjukkan dalam gambar rajah. Kita perlu mengira friction head untuk suction dan juga untuk delivery pipe. Okay. Rumus dia hampir sama dengan rumus yang pernah kita ingat, iaitu F L over D V square over 2G. Cuma kita kata had laju di sini kita kata adalah tidak steady, tidak berterusan, dia adalah fluctuate. Okay, so jadi kita akan menggunakan rumus ini dan saya harap awak dapat ingat untuk rumus yang baru ini. So maknanya kalau untuk friction head in suction pipe, okay, kita ada F L over D, di mana L dan D adalah nilai untuk suction, 1/2G dan AP over AS R omega sin omega T. So ini adalah nilai velocity yang dikuasa dua kan. Kalau awak tengok nilai dia hampir sama kerana dia seolah-olah reflect V square over 2G. Okay. Dan nilai F di sini adalah nilai friction factor di dalam pipe. So macam mana nak cari friction factor? Okay, caranya sama. Awak kena melihat Moody chart. Okay, so yang ini cuma kita tidak akan sampai untuk awak mencari Moody chart. Okay, maknanya memadai untuk nilai F tersebut saya akan beri di dalam soalan. So ini adalah rumus friction head untuk suction dan ini adalah rumus untuk friction head pada delivery. Bezanya adalah saya harap awak dapat pastikan nilai yang diambil adalah berkenaan dengan pipe tersebut. Kalau suction, ambillah nilai suction. Kalau delivery, ambillah nilai delivery. Okey, cuma yang kena awak faham ialah, saya dah terangkan tadi, nilai velocity berubah-ubah. Satu, nilai velocity adalah berubah-ubah. Kedua, kalau awak lihat di sini nanti, sin omega T ni, okay, sin kita tahu kalau graf untuk sin adalah berbentuk macam ini. Oleh itu omega T ni dia akan reflect kedudukan angsel crank tu. Jadi kita kata nilai sin omega T akan berubah-ubah daripada kosong naik ke 1, kembali kepada kosong, pergi ke negatif 1 dan sebagainya. Oleh itu nilai friction dekat sini akan berubah-ubah. Okay, jadi oleh itu kita kata sekiranya dalam pengiraan awak tidak memerlukan untuk awak menentukan pada kedudukan manakah piston tersebut, maknanya maknanya tidak perlu untuk awak menentukan friction itu pada kedudukan angle yang macam mana, angle yang berlaku. Okay, memadai untuk awak untuk mengira
kita kata average friction. Okay, so maknanya kita kata since friction at suction and delivery vary with the position of piston. Okay, oleh itu kita kata di dalam keadaan yang tertentu boleh untuk awak mengira nilai average friction. So nilai average friction ialah menjadi 2/3 friction untuk suction dan juga 2/3 untuk friction untuk delivery. Dan di manakah nilai maksimum tersebut berlaku? Dia berlaku apabila omega bersama dengan 90 darjah ataupun pi per 2. Oleh itu kalau kita masukkan di dalam rumus acceleration, okay, kita masukkan di dalam rumus acceleration, kita masukkan pi per 2 ni, kita dapati bahawa sin sama dengan 1. Oleh itu rumus untuk average friction, rumus untuk average friction akan menjadi seperti ini. Maksudnya nilai sin kita keluarkan kerana dia sama dengan 1 dan juga kita ada penambahan nilai 2/3. Okay, yang ini saya harap awak dapat ingat. So nanti dalam contoh tutorial kita akan lihat beberapa soalan yang ada ketika kita pakai friction yang penuh, ada ketika kita pakai friction yang average. Okay, so kemudian kita akan mengira power or work done per second. So power ni pun saya rasa awak dapat imagine sewaktu kita belajar centrifugal pump, kita belajar power. Kerana apa? Selalunya kita akan reflect kekuatan sebuah pump dengan power. Lagi satu, power dia akan include losses yang ada. So contohnya kalau kenapa di dalam pengiraan efficiency, so kita akan gunakan idea power out over power in. So maknanya kita kena supply power yang lebih besar kepada pump kita kerana kita mengambil kira losses yang berlaku. Oleh itu power kita kira macam mana? So rumus dia masih lagi sama, rho GQH. Rho adalah ketumpatan air, G adalah gravity, Q adalah kadar alih untuk piston pump dan H adalah total head yang pump perlu overcome, yang pump perlu lawan. So jadi apa total pump head yang perlu ada ialah hasil tambah suction head dicampurkan dengan delivery head, okay, dan dicampurkan dengan friction yang ada. Okay, ini friction yang ada. Okay, ini yang saya tunjukkan di dalam gambar rajah yang awal tu tadi. Oleh itu ini adalah pengiraan average untuk friction head. Okay, so kemudian air vessel. Okay, yang ini. Air vessel, seperti yang saya terangkan sebelum ini, adalah sebuah tangki, okay, yang digunakan untuk menstabilkan aliran sebenarnya. Okay, tapi dia kata air vessel can be fitted on one or both side of the pump, suction and delivery side. Okay, dia boleh diletak di dua-dua. Selalunya orang akan letak pada delivery. Okay, they are located close to the cylinder. Okay, kadang-kala dia diletakkan close kepada cylinder. Nanti saya terangkan dalam tutorial sama sekali. Okay, dan kalau awak nak letakkan di berjauhan dengan silinder pun tidak ada masalah. Okay. Volume of air vessel on the delivery side is about 6 to 9 times the volume of cylinder, and then on the suction side is 3 to 4 times the cylinder volume. To specification secara general. Okay, air vessel serve the following function. Yang ini saya harap awak dapat self-study, baca sikit, kemungkinan tanya dalam final dan sebagainya. Fluctuation in discharge are decreased. So maksudnya fluctuation maknanya perubahan kadar alih pada outlet, pada delivery, pada pipe penghantaran adalah boleh dikurangkan. So seperti yang awak faham tadi, kita dah tunjuk single acting, double acting punya kadar alih. So ada ketika laju, ada ketika rendah. Dan apabila kita letak pada ada air vessel, so air di dalam air vessel ni kita kata akan top up balik kawasan yang kekurangan air. Oleh itu kadar alih akan lebih kurang menjadi constant. So maksudnya fluctuation boleh dikurangkan. So dua pump can be run at higher speed because there is less danger of separation flow. So separation flow ni maksudnya apabila banyak udara masuk di dalam pump.
So maknanya dia akan mengurangkan danger lah. Dia selalunya kerana separation ni ataupun bubble yang terhasil dan sebagainya, dia boleh menghasilkan erosion. So dia akan boleh menyebabkan ada micro crack berlaku di dalam pump dan sebagainya. Okay. So and then there is less friction loss and hence saving in work done. So yang ini nanti kita akan tengok di dalam tutorial. Kita dapati bahawa pengiraan friction head dalam keadaan ada air vessel walaupun panjang tetapi menghasilkan nilai yang kecil berbanding dengan friction yang terhasil di dalam pipe yang tidak mempunyai air vessel. So pipe yang di dalam yang tak ada air vessel, kadang-kala jarak dia pendek tetapi ia menghasilkan friction yang besar. Okay. So kemudian when air vessel are provided, the flow before air vessel on the delivery side and the flow between air vessel and cylinder on the suction side are varied. Hence, acceleration heads are calculated in the length as LSA and LSD. Okay, yang ni maksud dia ialah nanti dalam tutorial kita tengok. Okay, awak ingat balik, awak mark nota ni, nanti dalam tutorial saya akan terangkan dengan lebih jelas. Maksud dia ialah andai kata air vessel kita letak berjauhan dengan piston pump. Jadi friction daripada piston pump ke air vessel kita perlu mengira dengan satu rumus lain, dan friction selepas air vessel kita perlu mengira dengan rumus lain. Kerana apa? Friction selepas air vessel dia akan lebih reflect kepada flow in pipe. Kerana apa? Kerana kadar alir akan menjadi stabil. Oleh itu pengiraan dia akan mengguna cara pengiraan losses yang kita belajar di dalam fluid 1, fluid 2. So maknanya dia akan gunakan rumus F, L over D, V square over 2G. Dia tak pakai lagi rumus acceleration dan sebagainya. Okay, yang ini yang saya maksudkan tadi tu. Okay, so maknanya kalau dia air chamber ada di sini, air vessel, oleh itu untuk jarak ini kita perlu mengira friction menggunakan rumus piston pump, dan untuk jarak di sini kita dan seterusnya, okay, kita perlu untuk mengira dengan menggunakan flow in pipe. Okay. So yang ini di dalam tutorial kita akan terangkan lagi ya. So ini cuma nak menunjukkan apa nama tu idea berkenaan dengan air vessel atau air chamber. Okay, so ini. Okay, so yang ini rumus untuk mengira air, had laju air selepas air vessel memadai untuk kita membahagikan Q sama dengan AV. Oleh itu V sama dengan Q dibahagikan dengan A. So ini adalah rumus yang kita boleh dapat menggunakan idea yang asal. Kalau awak tengok ALN over 60 itu adalah kadar alir. Cuma awak kena berhati-hati, awak kena pastikan dia adalah double acting ataupun single acting. So and then kita boleh kira discharge beyond air vessel, maknanya kadar alir dengan menggunakan rumus ini seperti yang juga saya terangkan di sini. So yang ini kita kata discharge in air vessel. So yang ini yang sebenar adalah sebagai nota sahaja. Kita tidak akan kira kadar alir air yang keluar daripada air vessel. Jadi maknanya yang ini sekadar awak baca, it's okay. Okay, so ini adalah untuk double acting cylinder. Okay, kita selalunya kita fokus kepada single acting je dulu. Dan akhir sekali kita kata ini adalah power by a single acting reciprocating pump with air vessel on both sides is given by this one. So maknanya di sini memang equation ini panjang. Kerana apa? Kalau kita tengok ada rumus LS tolak LSA dan sebagainya. Okay, yang ini adalah untuk suction dan ini adalah untuk delivery. Pada saya awak tak perlu risau dulu. Kerana apa? Di dalam tutorial nanti saya akan terangkan berkenaan dengan fungsi rumus ini.